Salam sejahtera. Ini barulah betul-betul memalukan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Lebih 20 bulan, satu pelaburan pun tak masuk lagi di SG4. Apa dah jadi? Sedangkan semasa mereka memperkenalkan SG4 ini, pembangkang galak, ego, sombong menyatakan kononnya mereka lah paling hebat. Dengan dibantu oleh penasihat mereka iaitu Tun Mahathir, mereka kata SG4 akan menjadi dominan, akan menggantikan dan menyaingi kerajaan pusat dan akan membuatkan Anwar Ibrahim kononnya dengki. Akhirnya apa jadi? Ini satu pendedahan maklumat data yang mengejutkan ramai orang. Bayangkan sajalah, sudah 20 bulan ditubuhkan SG4, satu pelaburan pun tak masuk lagi. Apa dah jadi, kata laporan di dalam Harapan Daily ini. Sehingga kini, selepas lebih 20 bulan, tiada satu pun pelaburan asing yang berjaya dibawa masuk ke 4 negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional atau dikenali sebagai SG4. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa ada masalah gout, kencing manis, tinggi darah, sila tekan butang produk yang ada dalam video ini. Produk ini murah, berkesan dan memberikan anda kelegaan. Lebih baik daripada itu, beribu-ribu orang sudah menggunakannya. Mereka kata memang sangat berbaloi dengan harga. Kita teruskan ulasan kali ini. Setiausaha Agung Amanah Faiz Fadzil mempersoal, apa sudah jadi dengan kenyataan sebelum ini bahawa syarikat daripada Korea Selatan, Jepun dan China berminat untuk melabur SG4. Menurut beliau, dakwaan kononnya kerajaan persekutuan menjadi penghalang kepada potensi pelaburan di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu adalah tidak berasas dan tidak dibuktikan sehingga sekarang. Sebaliknya, beliau membangkitkan satu persoalan lebih besar. Adakah kegagalan ini sebenarnya berpunca daripada ketidakupayaan Perikatan Nasional PN di peringkat negeri sehingga tiada satu pun pelabur yang masuk, terutama dalam sektor pelaburan, pelombongan unsur nadir bumi REE. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi mendakwa prosedur operasi standard SOP pelombongan REE sengaja dilewatkan oleh kerajaan persekutuan dan ini menghalang pelaburan ke dalam SG4. Dakwaan ini tidak berasas sebenarnya kerana SOP berkenaan telah pun diluluskan oleh kerajaan Madani dan telah dimaklumkan kepada negeri-negeri sejak November 2023. Namun demikian, masih belum ada pelabur ke dalam sektor REE di SG4. Adakah ia berpunca daripada ketidakupayaan PN di peringkat negeri? Soalnya dalam satu kenyataan hari ini. Faiz berkata kegagalan ini menunjukkan Perikatan Nasional, terutamanya Parti PAS, bukan sahaja tidak mampu menjadi kerajaan menanti, malah untuk dilihat sebagai pembangkang berkaliber pun tidak mampu. Pada masa sama beliau berkata jika PN memiliki kemampuan sekurang-kurangnya, SG4 boleh melancarkan hala 7 blueprint untuk memacu sektor pembuatan tempatan, terutamanya pembuatan produk perantaraan industri untuk keperluan hub-hub pembuatan nilai tinggi sedia ada, seperti Selangor dan Pulau Pinang. Perikatan Nasional perlu menunjukkan kemampuan sebagai kerajaan menanti dan bukannya bermain dengan isu sentimen untuk menggugat pengaruh kerajaan Madani. Seharusnya Perikatan Nasional membina sebuah kekuatan ekonomi di SG4 seperti mana kemampuan PH mentadbir Selangor dan Pulau Pinang sejak 2008 walaupun negeri pembangkang, namun PH berkemampuan membuktikan sebagai kerajaan menanti ketika itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini paling menggemparkan kita. Adakah dengan ini pencalonan Rafizi untuk pemilihan timbalan Presiden PKR dibatalkan
dan tidak sah. Hari ini melalui satu laporan menyatakan Rafizi dituduh melanggar peraturan berkempen. Dalam satu-satu peraturan berkempen ataupun pemilihan dalam parti, pasti ada garis panduan. Adakah dengan laporan dan dakwaan kononnya Rafizi melanggar peraturan berkempen ini, maka Rafizi akan dibatalkan pencalonannya atau dibatalkan kemenangannya jika beliau menang? Apa peraturan berkempen yang telah dilanggar oleh Rafizi? Ikuti terus ulasan ini karena ulasan ini pastinya akan membuka minda Anda semua. Aduan dilaporkan sudah dibuat ke atas Rafizi Ramli selepas timbalan Presiden PKR itu didakwa melanggar peraturan dan etika kempen parti berkenan kerana mengeluarkan panduan pengundian calon yang berkempen bersamanya. Malaysia kini difahamkan aduan itu menuduh Rafizi melanggar peraturan parti yang menghalang calon daripada berkempen secara berkumpulan. Rupa-rupanya, parti PKR mempunyai peraturan dan undang-undang menghalang mana-mana calon daripada berkempen secara berkumpulan. Jadi benarkah Rafizi berkempen secara berkumpulan? Kalau benar, adakah pencalonannya akan dibatalkan? Atau jika Rafizi menang, kemenangannya akan turut dibatalkan? Secara khusus, peraturan tersebut menyekat sebarang bahan kempen, fizikal atau digital, serta sebarang bentuk kempen lain yang mencerminkan kempen kumpulan. Bagaimanapun peraturan itu tidak menyatakan hukuman secara khusus atas kesalahan melanggar peraturan berkenan, namun menyatakan tindakan tata tertib boleh diambil. Tidak jelas kepada siapa aduan itu dibuat. Bagaimanapun, sumber parti berkata jika aduan itu dikemukakan kepada jawatan kuasa pemilihan PKR, Rafizi boleh diberi amaran atau bahkan hilang kelayakan untuk bertanding. Jadi, adakah dengan ini Rafizi hilang kelayakan untuk bertanding? Malaysia kini telah menghubungi pengerusi jawatan kuasa pemilihan PKR Dr. Zaliha Mustafa untuk mengulas. Dalam pemilihan kali ini, Rafizi bertanding mempertahankan jawatannya dan berdepan dengan cabaran daripada Nurul Izzah Anwar. Walaupun Rafizi mendakwa pesaingnya menyusun langkah menjadikan mustahil untuk dia menang, sistem perwakilan PKR masih membuka ruang untuk keputusan sebaliknya. Hal itu kerana sistem pemilihan PKR di peringkat cabang memberikan peratusan perwakilan tertentu kepada pemenang atau calon yang kalah untuk mengundi di peringkat pusat. Peraturan menentang panduan mengundi yang merupakan sebahagian daripada set etika kempen PKR untuk mempromosikan keadilan diperkenalkan ekoran sejarah berpuak-puak yang berakar umbi dalam parti. Berbeza dengan kempen Rafizi, Nurul Izzah nampaknya tidak mempunyai pasukan yang jelas dibentuk di sekelilingnya dan tidak ada panduan mengundi didedahkan kepada umum. Bagaimanapun, dia muncul dalam siri kempen bersama-sama calon lain, termasuk calon Naib Presiden Amiruddin Syari dan Sim Zin. PKR mengadakan pemilihan bagi kepimpinan peringkat pusat parti itu pada 23 Mei ini. Adakah Rafizi akan kehilangan kelayakan bertanding sebagai timbalan Presiden PKR? Ataupun tindakan tata tertib dibuat terhadap Rafizi sehingga menyebabkan beliau kehilangan kelayakan atau pencalonannya dibatalkan? Sekian dulu, tinggalkan komen Anda.